Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sururana wa yassir lana umurana wa qudatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Allahumma ta'assanna bi zil 'izzati wa jabarut wa tasanna bi rabbil malakut wa tawakkal hadhi la yamut. Allahumma nasrif anna hadha waba wa qina syarra da wa najina min atani wa ta'ul wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini. Dan bagi memberkati kuliah kita, sama-samalah kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya pada seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan imam, hadirin dan hadirat kekanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mohonlah sama-sama teruskan berdoa agar virus yang berlaku di negara kita segera diangkat dan tidak ada di negara kita tuan-tuan. Dan insya-Allah doakanlah yang terbaik. Orang yang sakit segera sihat dan orang yang sihat kekal sihat tuan-tuan. Okey? Kalau diberi vaksin tu, ambil lah tuan-tuan. Janganlah macam-macam gagam, janganlah banyak tanya tuan-tuan, ya. Janganlah nak fikir-fikir. Nak bab mati, bila-bila boleh mati tuan-tuan, dirahmati. Okey? So yang tak payahlah nak banding-bandingkan keadaan vaksin berlebihan, ya. So kita tengoklah yang terbaik. Yang kita kena tahu, kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau rasa nak pergi luar negara, inject lah. Kalau tak nak pergi luar negara, so tak payahlah inject tuan-tuan. Ya, wallahu a'lam tuan-tuan. Okey. Wallahu a'lam, doakanlah yang terbaik tuan-tuan, insya-Allah. Okey. Jadi saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Taala, hari ini kita sambung kita punya kuliah berkaitan dengan indahnya solat berjemaah. Sebelum ni ada kongsikan cara berjemaah solat duduk, cara berjemaah solat secara mengiring, cara solat berjemaah dalam keadaan yang berbaring hari ini tuan-tuan. Okey. Dan seperti mana gambar yang diletakkan bahawa makmum tidak melebihi punggung imam ketika dalam keadaan semayang duduk. Cuma tuan-tuan, kalaulah berlaku dalam berjemaah macam ni, imam duduk, makmum duduk, pitam kepala kita tuan-tuan. Imam duduk, makmum tu ada 50 orang, semua duduk, parah nama tuan-tuan. Dah tak tahulah masyarakat dah jadi apa tuan-tuan. Kalau duduk pun dah sekian, kalaulah makmum pula sembahyang dalam keadaan mengiring, lagilah payah tuan-tuan. So semuanya mengiring. Allahu Akbar. Saya tak tahulah alam ketika tu macam mana tuan-tuan. Okey, basically-nya insya-Allah ada orang yang sihat tuan-tuan. Okey, contoh kalau kita jaga orang sakit kan, dia kata jom iftah semayang berjemaah dengan pakcik, kan, kita sihat, pakcik tu tak sihat, dia hanya boleh mengiring, semayanglah berjemaah dengan dia, ya. Dah dia mengiring tu jangan ngado pula, dibaca yang surah Al-Baqarah, satu surah,
Kan, orang makmum kat belakang tu dah sakit, dah tak sihat tuan-tuan. Satu surah Al-Baqarah. Last sekali dia berkata, apa ni aku ngereng nak sembahyang berjemaah dapat pahala, kau suruh dan mati copek. Kan? So maknanya bila kita jadi imam kita sihat, makmum belakang tu kena tengoklah dia punya status dia macam mana tuan-tuan. Okey? Supaya mempermudahkan dalam menunaikan ibadah tuan-tuan. Okey? Seterusnya tuan-tuan, solat berbaring secara menelentang. Kalau dalam keadaan imam dan makmum tadi, makmum berada dalam keadaan dah menghadap kiblat, makmum punya kepala pangkat bahu. Kalau dalam keadaan solat yang mengiring tuan-tuan, rusuk kanan menghadap kiblat imam, so yang kepala makmum yang kat belakang ni paras bahu tuan-tuan. Itu dalam keadaan yang nak berjemaah dalam keadaan yang mengiring. Solat berbaring secara menelentang menurut pengarah Hasyiah Quryubi wa Amirah, dan orang yang solat menelentang dikira sebagai ukuran dan kepala dan bahagian hadapan badan dada. Ya, maknanya imam berada bahagian hadapan bawah sedikit daripada makmum tuan-tuan. Okey. Dalil bagi syarat ini ialah hadis yang disebutkan oleh pengarah Mughni Al-Muhtaj seperti berikut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Okey? Untuk diikuti. Berdasarkan dengan hadis di atas, ciri al-ittimam membawa maksud al-ittiba, iaitu ikutan. Maka yang berada di hadapan ialah imam, bukannya orang yang mengikut, tetapi makmum yang berada di belakang hendaklah mengikut imam. Selain itu, tiada riwayat menunjukkan bahawa mereka yang pernah menjadi makmum kepada Nabi Muhammad SAW dan Khulafa' Rasyidin menyalahi peraturan di atas. Maka tidak ada yang perbahasan tentang bab solat berjemaah ni tuan-tuan. Okey? Setakat ini tak pernah lagi kita tengok kes yang sebegini tuan-tuan, berjemaah dalam keadaan yang berbaring secara menelentang tuan-tuan, ya. So kalau berlaku akan datang, no comment lah tuan-tuan, ya. Wallahu alam tuan-tuan, ya. Tapi yang paling sodih, bila dia berbaring langsung memang tak nak sembahyang langsung, tu memang sodih lah tuan-tuan, ya. So tuan-tuan, kalau kita ni sakit terlentang, pastikan beritahu ke orang yang uruskan kita ni, aku nak semayang, kan. Dia tolonglah ambil semayang untuk kita, tayamum ke, ambil wuduk ke apa tuan-tuan. Okey, sediakan spray, senang nak ambil semayang tuan-tuan, ya. So janganlah kita pula tengah sakit disuruh ya papa, kan, sampai dokek paip nak ambil semayang, dah lah tak boleh bongkar, kan. Nak juga ambil semayang kat paip tuan-tuan, kan. Macam ada orang kata, ustaz saya rindu sembahyang Jumaat, dia dah stroke, lepas tu dia nak pergi juga sembahyang Jumaat, kan poning nama itu, kan. Tapi dalam keadaan dia sihat, dia nak pergi, tak ada masalah lah. Allah tu maha pengasih lagi maha penyayang. Justeru yang paling utama kena menunaikan solat walaupun apa jua keadaan sekalipun. Okey, kalau siapa yang tak menunaikan solat masa dalam keadaan begitu, qada lah, selesaikanlah qada demikian. Terutama masa kita, kan, masa bujang-bujang dulu, naik motor, aksiden tuan-tuan, baru luka lutut tak solat, tu masalah tu. Yang luka lutut ambil semayang, kono lutut tak kono pun tuan-tuan. Alasan lutut tak boleh nak sujud, la ilaha illallah, kan, boleh semayang duduk ke apa semua, kan. So selesai, kan, masa bujang-bujang tu, kan, masa bujang-bujang tuan-tuan. Okey, seterusnya perkara yang kedua pada muka surat 67, makmum mengetahui perpindahan imam dalam solat. Sebagai seorang makmum dalam solat berjemaah, dia hendaklah mengetahui segala perpindahan perbuatan imam dari satu rukun kepada rukun yang lain. Pengarah kitab Kifayatul Akhyar, terjemahan Rumi, juzuk 1 halaman 301 mengatakan, syarat itu merupakan syarat yang mesti ditepati dan telah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan telah disepakati oleh ulama mazhab Syafi'i. Dua cara mengetahui perpindahan imam. Macam mana cara dia? Cuma sekarang ni kita dah tahu dah cara perpindahan imam. Dalam keadaan yang kita berjemaah, ada mic tuan-tuan, ya, ada mic.
Imam Allahu Akbar, kita masuk masa takbiratul ihram, bila sebut Allahu Akbar dah tahu rukuk dah. Bila imam sebut sami Allahu liman hamidah, jangan kita dah tahu dah sujud pula, tuan-tuan. Tu cek pasal nama. Sami Allahu liman hamidah baru tidal, tuan-tuan. So kena tahu pula pergerakan. Sekarang ni dalam masjid, dalam surau ada mic, so boleh dengar, tuan-tuan. Okey? Nak jadi cerita sembahyang tu pula imam punya mic terjatuh. Dah meragau dah. Yang kat belakang sekali nak baik macam mana, tuan-tuan. So kalau suara imam depan tu perlahan, siapa yang kena nyaring suara? Kat belakang tu lah, Bilal lah. Setakat hari ini Bilal kena suara nyaring. Bukan Bilal suara Allahu Akbar lah. Itu masalah nama tu. Volume mic sebagai penanda, tapi suara dia tu mesti nyaring, tuan-tuan. Jadi kalau dia jadi Bilal, imam depan perlahan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara dia nyaring lah sikit, tuan-tuan kan? Tapi paling sedih kalau Bilal badan sasa, taf, suara Allahu Akbar, parah nama kan, badan dah sasa dah, mulut suara la ilaha illallah, dah macam cakap dengan tembok kan, berbisik-bisik kan. So itu antara cara nak kenal pasti keadaan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Bilal dia boleh dengar suara si imam, tuan-tuan. Bondo ni, tuan-tuan, jangan fikir imam kat surau, imam kat masjid, tuan-tuan. Kono fikir bila kita semayang kat surau mana-mana, jemaah dah selesai, kita duduk belakang sekali, orang topuk kita kat belakang. Tolonglah kan. Maknanya kita masa tu jadi imam, tuan-tuan. Kita jadi imam, ada orang kat belakang kita makmum tu, cuba suara kuat sikit. Ni dah lah sekarang saf jarak sikit dah macam ni, tuan-tuan. Dia Allah Akbar, Bismillah. Walaupun kau semayang sunat, tetapi ada orang yang nak berimam dengan kau, kenalah kuatkan suara setiap pergerakan. Ini siap makmum nak kena skodeng pula sikit kan, parah nama tu kan. Tolonglah suara kuat sikit, tapi bukanlah menandakan kuat sangat. Tapi sekurangnya makmum kat belakang dongah, tuan-tuan. Okey, dengan melihat kepada pergerakan imam atau sebahagian makmum. Ni dia punya pergerakan dia. Cara pertama nak mengetahui perpindahan imam, melihat pergerakan imam atau sebahagian makmum. Sekarang ni duduk sebenarnya dah jarak. Kalau dokek-dokek dulu dapat rasa kan. Okey. So sama-sama lah kuatkan suara sebagai imam, tuan-tuan. Jangan lomah-lomah suara dia. Sepanjang kita dah ni dah jarak kan. Doakanlah mudah-mudahan dalam waktu-waktu yang terdokek akan datang kita dapat semayang rapat sejadah, tuan-tuan. Doakanlah insya-Allah, tuan-tuan setakat ni kita adalah nampak tanda-tanda yang baik, tuan-tuan. Okey, tapi jangan begalah. Dah tanda baik, lepas tu bega pula kan. Dah dapat rentas daerah, muntah nanti, tuan-tuan. Orang dapat rentas daerah sadar dirilah. Tapi kalau dapat rentas negeri, gigi sogo lah ramai-ramai, tuan-tuan. Wallahu a'lam kan. Rentas daerah, rentas negeri kena hati-hatilah. Jagalah SOP yang telah ditetapkan. Kalau jaga SOP, insya-Allah kan. Kalau tak jaga SOP, wallahu a'lam, tuan-tuan. Okey, di mana saja kita berada. Sebab kadang-kadang kita ni leka. Jumlah masuk sikit je dah mula dah leka, tuan-tuan. Hari ni Negeri Sembilan masuk balik 100 lebih kan. Semalam dah 10 je. Hari ni 100 lebih, tuan-tuan. Besok tantas 1000 lebih. Ustaz janganlah mulut masin kan. Okey. Saya bukanlah kata apa. Negeri Sembilan dalam yang untuk saringan baru 60%. Saringan yang wajib tu kan. Baru 60%, baru nak pergi 70%. So kita ada lagi 30% kan. Wallahu a'lam. So berhati-hatilah, berjaga-jaga. Jaga SOP insya-Allah, tuan-tuan. Doalah yang terbaik. Okey. Kemudian keadaan yang kedua, mendengar suara imam atau muazzin mubaligh yang dipercayai. Kena dengar suara imam. Maknanya pergerakan itu dengar dengan suara, tuan-tuan. Satu dengan keadaan melihat,
kedua dengan suara, tuan-tuan. So siapa yang menjadi imam dalam apa-apa waktu sekalipun, pastikan suara itu dinengari kepada makmum yang ke belakang, tuan-tuan. Ya, dia selalu yang jadi tak dengar tu kalau buat semayang qiyamulail. Tu memanglah kan, ada orang tu dia dah sujud tak bangun-bangun, tuan-tuan. Kan, dia qiyamulail, dia sujud betul-betul, dia bangun time dengar komat kan. Osah lama dia sujud kan. Sebab apa? Dia dah ngantuk ke lotih ke dengan qiyamulail. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Pejam celik kita dah hampir kepada penghujung Rejab, tuan-tuan. Dah masuk suku yang kedua Rejab. Bila masuk suku kedua Rejab, dah masuk Syaban pula, tuan-tuan. Dah masuk Syaban, bulan yang paling kita nantikan, tuan-tuan, bulan Ramadan. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan mesti menantikan bulan Ramadan. Janganlah kata saya menantikan Syawal, masalah nama. Menantikanlah bulan Ramadan. Dan berusahalah yang terbaik untuk kita pada tahun ni. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat berjemaah dalam keadaan yang baik-baik je, tuan-tuan. Okey. Seterusnya, peranan mubaligh. Mubaligh ialah penyampai maklumat mengenai perpindahan imam daripada satu rukun ke rukun yang lain. Pengarang kitab I'anatul Talibin menjelaskan bahawa mubaligh ketika solat itu ialah sesiapa saja, walaupun dia tidak menunaikan solat pada waktu itu. Dia juga mestilah terdiri dalam kalangan orang yang thiqah, dipercayai pengkhabarannya, tuan-tuan. So hari ni kita tak perlu risau, tak perlu susah dah. Bilal kat belakang tu kan. Dan kita pun tak perlu risau sebab kita ada mic, tuan-tuan. Basically dekat tempat demikian, tuan-tuan. Okey. Kemudian menghilangkan diri ketika sekiranya mubaligh menghilangkan diri ketika solat didirikan sehingga menyebabkan para jemaah tidak mengetahui perpindahan rukun solat imam, maka makmum wajib berniat mufarakah jika diyakini bahawa dia tidak akan kembali semula sebelum berlalu dua rukun solat. Kenapa dalam fiqh ni ada istilah mubaligh ini? Sebab kawasan ketika itu tidak adanya kawasan yang sebegini, keadaan yang mungkin terbuka. Kemudian yang keduanya tidak ada mic, tuan-tuan. Dan kemudian yang ketiganya, dalam solat ketika dalam keadaan kegelapan, itu tak mustahil. Maka ada seorang yang lain walaupun dia tidak berjemaah ketika itu, dia memberikan pergerakan dalam bab solat, tuan-tuan. Tapi dalam keadaan realiti kita hari ini, ada lagi tak? Tak ada dah. Yang ada adalah pergerakan yang imam menggunakan mic dan juga Bilal yang berada di belakang, tuan-tuan. Sebab itulah kalau berada di masjid-masjid yang besar, Bilal ni pun wajar pakai mic sekali. Bilal pakai mic sekali supaya kalau imam kat depan, mic dia terjatuh ke apa semua, so dia bolehlah bergerak. Tapi tuan-tuan yang surau yang besar ni tak payah langgang ada. Kan, bukan sekadar Bilal yang nak mic, yang kat belakang pun nak mic. Allahu Akbar, kan, sekangkang koro ya kan. Boleh jerit Allahu Akbar, tuan. InsyaAllah dengar, tuan-tuan. Okey. So peranan dia kena tahu antara satu sama lain punya peranan, tuan-tuan. Okey. Maka dalam keadaan ini dihuraikan juga kalau makmum merasai bahawa mubaligh itu dah takkan kembali balik, dia pergi toilet lepas tu tak sampai balik, maka dia boleh mufarakah daripada solat, keluar daripada berjemaah. Okey. Ustaz, sekarang ni ada tak? Sekarang ni tak ada dah keadaan begini. Kenapa tak ada? Sebab kita dah ada kemudahan-kemudahan tertentu pada hari ini, tuan-tuan. Okey? Jelas clear dulu, tuan-tuan, azan tak pakai mic, ramai orang datang sembahyang. Kan? Sekarang azan pakai mic, siap repair mic tu. Surau orang masjid bila nak puasa ya mesti fikir mic. Kan? Nak pakai mic berapa, repair mic, tuan-tuan. Semua nak dibuat, tuan-tuan. Tapi wallahu a'lam, tuan-tuan. Tapi zaman dulu tak ada mic. Tapi semangat orang nak azan, tuan-tuan, semangat orang nak hadir ke rumah Allah. Okey? InsyaAllah doakanlah makin baik orang hadir, tuan-tuan. Walaupun tambah seorang dua, insyaAllah baiklah tu. Tambah seorang dua hari ni, tambah seorang dua, lepas tu minggu depan hilang seorang dua, tuan-tuan. Lepas tu tambah balik seorang dua, okey lah tu kan, pelan-pelan, tuan-tuan. Kita nak ajak orang baik-baik ni kan,
InsyaAllah pelan-pelan tuan-tuan. Ya. Kita pun tak ada nak ajak orang buat jahat, orang nak buat baik tuan-tuan. Okey, insya-Allah. Seterusnya, Bagaimanakah pula jika tiada mubalik yang dipercayai lalu menyebabkan makmum tidak mengetahui perbuatan-perbuatan zahir imamnya seperti rukuk dan sujud? Dalam keadaan ini solat makmum tidak sah dan perlu diqada disebabkan adanya keuzuran ketika mengikuti imam di dalam solatnya tadi. Okey, maknanya tak dapat dengar pergerakannya. Kebanyakan masjid pada masa sekarang menyediakan tabir sebagai pemisah di antara kawasan wanita dengan kawasan lelaki. Walaupun tujuannya baik, namun tabir itu telah menghalang pandangan makmum wanita daripada mengetahui perpindahan perbuatan imam daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Sebab tu tabir itu wajar dibuka sikit supaya ada wakil yang perempuan dapat melihat tuan-tuan. Sekarang ni banyak masjid-masjid dah tak ada tabir kan? Tak ada masalah tuan-tuan. Okey, clear. Sebab dalam kitab-kitab fiqh pun kata tak ada masalah tuan-tuan. Yang masalah yang kena tengok iaitu saf tu saja tuan-tuan. Yang kita dah huraikan sebelum ni kan. Yang perempuan mestilah berada di belakang sekali sewajarnya. Okey? Yang tak wajar lelaki duduk belakang perempuan. Tu tak wajar tuan-tuan. Ya, cuba tengok dia punya jantina tuan-tuan. Dia ni lelaki ke apa kan? Ya. So tu dia punya keadaan. Walaupun tujuannya baik, namun tabir itu telah menghalang pandangan makmum wanita daripada mengetahui perpindahan perbuatan iman daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Solat berjemaah dalam keadaan begini tetap sah kerana jemaah wanita dapat mengetahui pergerakan melalui pembesar suara. Hari ini yang kita tahu tu bolehlah sebab dengar, tuan-tuan. Macam sekarang ni kita semayang, perempuan dengar pergerakan imam kan? Tak ada masalah. Lelaki dengar tak pergerakan imam? Dengar. Ustaz bukan dengar kat surau yo, sampai rumah dengar kan. Tapi yang ada kau berjemaah daripada rumah pula. Dia ikut pergerakan imam daripada rumah kan. Montang-montang rumah ada sebelah surau tuan-tuan. Ya, tu jangan dibuat pasal tuan-tuan. Akhirnya dia buat apa? Jemaah online. Tu lagi kurang hajar nama. Ya, dia buat jemaah online tu lagi kurang hajar. Parah nama tuan-tuan. Okey. Seterusnya, namun perlu diambil perhatian bahawa sekiranya pembesar suara tidak berfungsi dan suara imam juga tidak kedengaran, maka jemaah wanita perlu mengambil langkah-langkah seperti yang disebutkan di atas. Jika tidak dilakukan, maka solat mereka boleh terbatal. Kenapa? Sebab pergerakan tidak diikuti tuan-tuan. Okey? Oleh itu saya sarankan agar tabir dibuka sedikit sebelum solat dimulakan sebagai langkah berjaga-jaga agar ada dalam kalangan jemaah wanita dapat melihat pergerakan imam atau makmum lelaki di hadapannya. Secara tidak langsung mereka akan bertindak sebagai wakil imam kepada jemaah wanita yang lain dan masalah di atas dapat diselesaikan. Okey? Macam tuan-tuan punya surau kan, kau ada rezeki nak sambung belakang tu. Pastikan sound systemnya baik tuan-tuan. Kan? Lepas tu siapa yang jadi imam tu konolah faham-faham. Kadang-kadang bila tengok imam tak datang, betul-betul dia dengan kawan dia berapa orang, yang tak tahan tu perempuan lagi ramai daripada yang lelaki tu. Dah dia kalau jadi imam, dia punya menggigil perlahan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Training lah boleh, tak ada masalah sekali-sekala kan. Okey. Kalau trainingnya, janganlah risau, semua orang boleh jadi imam tuan-tuan. Pada saya, tuan-tuan dah belajar kitab ni, tuan-tuan dah boleh jadi imam dah. Kan? Dia nak training jadi imam tu, dia datang semangat tu apa? Mam, saya nak jadi imam hari ni. Okey, imam pun bagi. Tapi jangan ada minggu depan dia nak bertanding jadi imam. Tu masalah tu. Kan? Dah dapat sekali jadi imam tu nak jadi bertanding kan. Itu yang tak larat tu kan. Wallahu alam tuan-tuan. Okey? Tapi kalau semua dah hebat, semua dah boleh layak jadi imam, pandai-pandai lah, gele-gele lah kan jadi imam kan. Boleh tuan-tuan. Janganlah nak dikatakan orang tu ya tuan-tuan. Ya. InsyaAllah bukan tak boleh. Ya, setakat ni kalau lelaki boleh memimpin keluarga, tidakkanlah dia tak boleh memimpin jemaah yang kat belakang tuan-tuan. Ya. Tu dia punya kehebatan kan. Bini dia boleh ontok kan, takkan jemaah kat belakang dia tak boleh ontok kan. So konolah berani. Okey? Wallahu alam, insya-Allah boleh pelan-pelan tuan-tuan. Okey? Lainlah kalau kawasan tuan-tuan ni banyaknya raja tuan-tuan.
kan. Maksudnya pemimpin besar ada kan, berderau. Akhirnya dia cakap apa, saya bukan tak ada imam ustaz, nanti kan saya jadi imam besar kat masjid negara. Itu tahan tu kan. Itu dah tahap hebat dah tu tuan-tuan, tu wallahu a'lam. Okey, so maksudnya dalam keadaan ini tuan-tuan, bila berlaku keadaan ada tabir, buka sedikit supaya pergerakan dapat dilihat, insya-Allah tuan-tuan. Okey, so pastikan kita punya sound system semua ada, okey, tak ada masalah, dan makmum yang kat belakang pula mengetahui peranan-peranannya. Bilal pun mengetahui peranan-peranannya tuan-tuan, insya-Allah. Okey, seterusnya, makmum dan imam berhimpun di dalam suatu tempat. Keadaan ini dapat digambarkan melalui beberapa keadaan. Satu, dalam sebuah masjid yang sama. Jika imam dan makmum berada dalam sebuah masjid, maka ikutan solat dikira sah sekalipun jarak di antara mereka adalah jauh atau dihalang oleh beberapa buah binaan seperti telaga, menara dan sebagainya. Walau bagaimanapun disyaratkan terdapat pintu atau ruang sebagai penghubung di antara imam di dalam masjid dengan makmum yang sedang solat di kawasannya. Apa yang penting, terdapat laluan bagi makmum untuk menuju ke arah imam. Contoh ya kan, tuan-tuan, pintu tu tutup kan, bila nak sampai ada makmum belakang kat luar, buka lah pintu tu. Tu dia punya kewajarannya untuk memastikan makmum kat belakang itu boleh melihat dekat dalam tuan-tuan pergerakan. Tu kalau betul-betul nak buat renovation, pintu tu ubah pakai sliding door, macam sini sliding door tuan-tuan, ya. Kalau nak betul-betul ubah, robohkan surau ni, buka satu tinggi banyak, ada 8 tingkat tuan-tuan, ya. Manalah tahu kan, orang sekarang dah rajin dan berinfak. Orang Semang Selatan ni insya-Allah kalau infaknya seorang 100,000 tak lagi kan. Bajet buat kan, bajet buat 5 juta kan, seorang satu rumah 100,000, ada 50 rumah, dah selesai tuan-tuan, ya, insya-Allah, mudah-mudahan kan. Okey, manalah tahu rezeki Allah Taala nak bagi kan, kita tak tahu kan. Okey, tapi jangan pula hasil magnum rezekinya, tu kau hajar nama tuan-tuan, ya. Tu tak boleh lah kan, benda yang tak sewajarnya. Di antara mereka adalah jauh atau dihalang oleh beberapa buah binaan, telaga, menara dan sebagainya. Walaupun disyaratkan terdapat pintu atau ruang sebagai penghubung di antara imam di dalam masjid dengan makmum yang sedang solat di kawasannya. Apa yang penting, terdapat laluan bagi makmum untuk menuju ke arah imam tuan-tuan. Okey. Seterusnya, sekiranya tiada laluan yang seperti pintu yang telah dipaku sebelum solat didirikan, atau tiada tangga sebagai penghubung, atau tidak ada ruang yang boleh menghubungkan kedua-dua mereka, maka solat berjemaah tidak sah dilakukan di tempat itu. Tak ada penghubung. Setakat ni surau dan masjid kita ada penghubungnya antara satu tempat ke satu tempat tuan-tuan. Oleh itu dapat kita fahami bahawa sekiranya terdapat tingkap sahaja yang menghubungkan di antara imam dengan makmum, walaupun dia boleh melihat imam, maka solat mereka tidak dikira sebagai solat berjemaah. Tingkap je tak boleh, dia kena pintu tuan-tuan. Okey, biar ada keadaan terbuka. Inilah yang diputuskan oleh pengarang Fathul Al-Wahhab, Mughni Al-Muhtaj, Fathul Al-Jawad, Syahrul Al-Ubab, Al-Nihayah Al-Muhtaj. Tetapi Syekh Al-Isnawi berpendapat bahawa memadai jemaah dengan salah seorang dari imam atau makmum yang berada di belakang dinding bertingkap dan seorang lagi berada di tempat lain dalam masjid tersebut. Hal ini kerana beliau tidak mensyaratkan adanya laluan yang menghubungkan antara imam dengan makmum. Walaupun pendapat ini tidak disetujui oleh kumpulan fuqaha kerana mereka berpendapat bahawa dinding adalah sama dengan binaan atau bilik-bilik di dalam masjid. Bilik perlu mempunyai laluan yang membolehkan makmum pergi kepada imamnya. Tu dia punya ruang. Mengikut cara biasa, iaitu tidak perlu mengiringkan badan atau sebagainya. Oleh itu pendapat yang dipilih ialah perlunya suatu laluan pintu dan lain-lain yang dapat dilalui oleh makmum untuk menuju kepada imam dalam keadaan tidak memalingkan dadanya daripada kiblat. Demikian disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya. Okey, jelas clear So maknanya dalam berjemaah, walaupun ada penghalangan telaga ke apa, yang penting ada nampak laluan untuk menuju kepada imam. Dia punya laluan yang biasanya pintu tu dalam keadaan terbuka, ya. Sebab tu dah kalau ada masjid-masjid yang terbuka dia tu senanglah,
kan? Tak ada halangan-halangan tertentu dalam keadaan berjemaah, tuan-tuan. Pandangan dari atas kedudukan imam dengan makmum yang berjarak di dalam sebuah masjid. Ini jarak dia, tuan-tuan. Cuma yang tak syok, yang sodih tu, imam dengan makmum baru berada 3 saf, dia semayang ke 10 saf yang ke 10. Tak cerdik lah nama. Satu tak cerdik, satu pemalih. Itu ya, tuan-tuan. Kan? Sebab apa? Sebab jauh dia punya jarak. Berkojarlah sedikit untuk hampir menunaikan solat berjemaah bersama imam, tuan-tuan. Okey? Jelas? Clear Okey bang. Kan dewan utama solat sekarang Ustaz. Bertutup lah ikon kan. Tapi yang di luar tu bersliding macam ni. Okey. Bila dah habis khutbah, jemaah di luar cuba buka sliding lah untuk solat. Okey. Jemaah di dalam tutup balik sliding. Itu namanya dia tak belajar. Tu je senang jawapan dia. Itu namanya dia tidak belajar. Cuma kadang-kadang kita kena beri pendekatan kepada jemaah ataupun para jawatan kuasa, supaya bila nak sampai solatnya tu, dibukakan dia punya sliding dia tu walaupun sedikit, tuan-tuan. Tu dia punya peranan daripada jawatan kuasa tersebut lah, supaya memastikan dalam keadaan tersebut dibukakan sedikit. So pada kita yang kita ada buat live ni, orang supaya dengar lah, tahulah keadaan ni, supaya memberi ruang untuk keadaan yang terbuka untuk menunaikan solat, tuan-tuan. Okey? Jelas clear So jawatan kuasa kena ambil perhatianlah perkara demikian. Tapi yang makmum yang dokek dengan pintu tu, dia mungkin dia tak belajar lah, kan? Setakat ni bila saya duduk dokek pintu, saya akan tolak, ataupun orang ada nak tolak, saya tolak balik, tuan-tuan. Tapi bukanlah tolak balik time semayang, tak jadilah semayang tu nama, kan? So pendekatan tu kena ada, tuan-tuan. Okey? Jelas clear tu adalah peranan dan perlu diberi peringatan. Walaupun sedikit saja dibuka. Khususnya untuk apa ni? Supaya makmum mengetahui menuju ke arah imam tu satu, dapat mengetahui pergerakan imam. Okey? Jelas clear. Ada lain? Jom. Jarakan. Okey. Okey. Andai kata yang saf pertama tu dia keluar satu ni Ustaz. Okey, andai kata saf pertama tu keluar. Rasa kita boleh tak berjarak situ tidak melebihi daripada 3 pergerakan. Kalau boleh, okeylah, bergeraklah. Tapi jangan ngado bergerak sambil buat sejadah. Faham tak maksud saya? So dalam situasi begitu, isu sejadah tu dah terlepas lah, kan? Sebab kita dah bergerak ke hadapan. Orang yang tinggalkan solat tu, angkatlah sejadah dia. Faham maksud saya? Dia contoh, dia semayang berjemaah. Imam tu pula, bukan imam. Kalau makmum tu terkontut. Jadi dia pun bangun dia bawa sejadah dia sekali. Kita yang belakang ni pula bergeraklah ke hadapan. Kalau dirasaikan bahawa tidak melebihi daripada 3 kali pergerakan. Okey? Ustaz, tak yakin, rasa confuse ke apa? Tak ada masalah. Kekalkan je lah kosong di situ. Kerana apa? Sebab dalam situasi kita sekarang tidak ada istilah yang perlu ataupun fardu dirapatkan saf. Tak ada. Sebab kita menggunakan bahawa rapatkan saf ini sekarang ni gunanya adalah berkonsepkan sunat. Yang harus, yang sewajarnya ketika ini adalah dalam keadaan yang berjarak. Kalau ada yang makmum daripada belakang yang baru nak masuk, dia kena berlarilah ke depan. Jangan speed pula habis semua dilanggar. Maksudnya dia lah yang akan menggantikan ruang yang kosong tersebut. Okey? Clear sebab kadang-kadang kita pun bila nak bergerak tu bukan 3 kali, dah jadi 8 kali kan. Kita pun tak tentu kan. Yang tak tahan tu, yang kiri kanan tu pun dah confused. Dia gerak, dia pun sama gerak kan. Sebab selalunya bila dia yang ke belakang akan pergi ke depan. Okey? Tapi kalau ada tempat dia tidak buat X. Dia tak buat macam ni kan. Dia punya yang macam ni kan. So dia bolehlah bergerak dia ke
ke hadapan. Dan macam mana sekalipun mengikut pada situasi dan keadaan. Yang paling penting, kalau imam terkontut, yang Bilal kat depan tu kena ke depan. Jangan dia pula ontok kat situ. Kerana apa? Dialah bertanggungjawab untuk menggantikan imam. Okey? Jelas so yang kapo jadi Bilal pula jangan rasa aku Bilal tu. Kan aku tak tahu apa pondok yang lain dah. Tak boleh. Dia Bilal ni lah, dia kena lagi expert tuan-tuan. Okey? Clear tapi kalau dekat masjid Bilal tengok manjang dia jadi Bilal dan dalam masa sama dia pula banyak jadi imam. Mendidihlah dia. Sebab apa? Sebab imam dapat allowance dia lagi tinggi daripada allowance Bilal. Baik dia yang jadi imam kan. Maknanya kalau jenis imam yang tak pergi masjid. Tapi pada saya tanggungjawab dah diberi, hadirlah dengan sebaiknya. Bukan cerita tanggungjawab saja, tapi dah diberi allowance tuan-tuan. So kenalah tunaikan tanggungjawab tersebut sebagai imam tuan-tuan. Okey? Clear? Ada lain? Yang mana yang perlu gerak ke depan ke imam baca apa mana Ustaz? Makmum sebelah kiri atau sebelah kanan imam? Dia sebelah kanan. Makmum sebelah kanan. Makmum sebelah kanan yang kena bergerak menggantikan imam. Basically yang belah kanan tu mestilah siapa? Bilal. Tu dia punya keadaan. Okey? So bila Bilal ni dia akan bergerak ke hadapan. Tapi ada juga dalam situasi imam Bilal sini, ustaz kat sini. Dah risau Bilal nak gerak. Kan aku gerak kan. Dia kena understanding lah. Understanding umum ini bukanlah satu kewajipan. Maknanya Bilal lah kono yang bergerak. Okey? Tu basically kan. Sebab kita tahu, sebab rankingnya selepas imam adalah Bilal. Tu yang kadang-kadang pengurusi lari tak nak duduk kat kanan kan. Dia duduk ujung sekali tuan-tuan. Takut kan faham tertolak kan. Tu dia punya keadaan-keadaan tu. Itu kita orang buat jawatan kuasa pengurusi masjid kan. Bila temu duga, kami tu bagi temu duga tanya juga, dia nak jadi pengurusi. Macam mana kalau imam di depan tu terkontut, pengurusi boleh tak jadi imam? Suruhlah imam dua. Tak ada lah kami pilih. Kan? Imam terkontut, dia tak boleh nak imam. Boleh tak pengurusi jadi imam? Nak jadikan cerita imam tak ada? Tak ada. Apa guna imam ada nombor dua? Tak ada dan pilih tu. Sebab memang kita nak memastikan bahawa orang jawatan kuasa masjid ni dia adalah seorang yang berautoriti. Makna autoriti ni maknanya dia mampulah. Bukanlah mampu setiap kali dia kena bagi khutbah tuan-tuan. Kan? Maknanya dia mampu backup sekiranya apa yang berlaku. Kan? Ada satu pengurusi itu dia kata, boleh tak? Saya bukan tak boleh ustaz, tak biasa. Bukan tak biasa, memang tak nak. Tak nak, ada parah nama tu. Banyak dunia bukan kan. So dia punya keadaan situasi saya nak beritahu. Sebab rumah Allah, masjid dan surau, kita ada tanggungjawab dan kita cuba buat yang terbaik. Dan kita tak nafi, kita mungkin kekurangan, kita tak mampu, tak boleh tuan-tuan. Belajarlah. InsyaAllah semua orang boleh melakukannya tuan-tuan. Pelan-pelan. Bukannya benda yang suruh kita direct kan tuan-tuan. Okey? Tu yang perlu diketahui. Jelas? Clear? Ada lain? Dan yang terakhir sedikit tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Sebab kita tempoh PKPB. Boleh jarak sikit je tuan-tuan. Tak boleh lama-lama tu. Kan? Okay? Kita PKPB sikit je tuan-tuan. Merujuk gambar raja di atas, apakah hukum berjemaah di kawasan A? Kawasan yang menyebabkan badan mengiring ke tepi mengikut imam yang berada di mihrab masjid. Jauh selain ini, mari kita merujuk semula kepada apa yang dikatakan oleh pengarang kitab Sabilul Muhtadin, iaitu pendapat yang benar adalah tidak mestilah ada pintu atau pintu kecil yang dapat dilalui oleh makmum ke arah imam tanpa berpaling membelakangkan kiblat. Sekiranya dia berjalan menuju ke arah imam, demikianlah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Itulah keadaannya bagi seseorang yang solat di sebalik jendela dinding masjid. Jika dia berjalan ke tempat imam akan menyebabkannya memusingkan badan
atau membelok lalu wajahnya berpaling dari arah kiblat, maka ikutan jemaah tidak sah tuan-tuan. Jadi pergerakan nak paling mudah ya tuan-tuan, pergerakan yang ke depan dan juga dalam keadaan yang terbuka. Macam ni dah buka kan, so selesai lah, tak ada masalah lah tuan-tuan. Untuk memastikan penyambungan berjemaah itu clear dan kita dapat mengikut imam. Okey, jelas clear So tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan perlu risau sekarang ni buat banner masjid, banner surau, kita ada orang yang pakar-pakar untuk dalam pembinaan. Sebab tu bila banner tu inform pada mereka yang pakar, dia akan tahu okey, inilah spek-spek dia, inilah kesesuaian dia, macam mana nak buat, macam mana nak banner, macam mana nak naikkan tuan-tuan. Ni bukan apa, kadang-kadang dia banner dia buat tu, lepas tu ada kena komplain, dah kena dia marah orang tu pula tuan-tuan. So kena tengok dari segi spek-spek yang tertentu. Okey, jelas. Ada lain? Okey. Boleh terangkan kajian untuk acara solat hajat. Mana-mana ustaz boleh, masih nak tanya cara untuk solat hajat bukan khususnya berkaitan dengan doa yang penghujung. Doa penghujung? Sujud. Okay. Dia macam ni je. Pertama, kita sedia maklum doa yang makbul dan paling tepat ketika solat. Sebab solat adalah doa. Faham? Dan kemudian macam mana kaifiah solat hajat? Basically dalam mazhab Syafi'i, dalam apa-apa mazhab, solat hajat tu adalah 2 rakaat. Okay. Waktu bila yang kita wajar berdoa, iaitu pada sujud terakhir sebelum bangun tahiyat akhir. Cuma terkesan dekat diri kita, kita sukar nak berdoa dalam bahasa Arab. Jadi bila kita sukar nak berdoa dalam bahasa Arab, sebab tu kita pernah dengar dan kita belajar dulu, selepas tahiyat baru sujud. Pernah berlaku tak? Masa kita kocok-kocik dulu kan, lepas tahiyat akhir baru kita sujud lagi kan, untuk kita berdoa. Okey, maka pendapat dan kaul tersebut adalah yang gendah, yang tidak ada yang paling tepat. Okey, tapi kaul yang munasabahnya adalah pada waktu sujud terakhir pada sebelum bangun tahiyat akhir. Di situlah doanya. So kita tak boleh, kita ada kekurangan dalam berdoa dalam bahasa Arab, sebab dalam solat bila mulut ni dilafazkan mestilah dalam bahasa Arab. So pendekatan dalam hati kita tuan-tuan. Tetapi kena berhati-hati dengan hati, dikhawatiri akan hilang khusyuk dalam kita punya solat tuan-tuan. Justeru jangan risau kalau kita niat sembahyang hajat di awal itu, kita dah berniat supaya Allah makbulkan doa-doa kita. Tak mustahil. Hatta habis sembahyang hajat pun kita berdoa, Allah makbulkan. Maksudnya contoh macam mana? Sujud tahiyat kata nastajibillahumma doa'ana, mustajabkanlah doa kami. Allah makbulkan doa kita tu masa hajat. Habis sembahyang kita baca doa, makbul tak doa kita? InsyaAllah. Jangan dikatakan sebagai satu kepayahan dan kesukaran buat kita. Sebab tu kadang-kadang bila kita buat sembahyang hajat, kadang-kadang ada imam dia tu sujud dia lama lah pula kan. Kita dah sakit tongkok tak bangun-bangun lagi. Kan? Tapi pada benda tu kita bukan perbahaskan, sebab itu adalah kelebihan masing-masing. Cuma yang kita nak bagi faham bahawa imam mudah, makmum pun mudah. Dan Allah ini maha berkuasa dan maha latif, lembut. So Allah latif, Allah ni Rahman, Allah ni Rahim. InsyaAllah apa jua hajat kita dan usaha kita bukan pandang dari segi berapa lama kita sujud, tetapi berapa lama kita istiqamah dengan amalan yang kita ada tuan-tuan. Tak mustahil, insyaAllah Allah akan makbulkan keadaan. Okey, jadi dalam persoalan tadi macam mana? Afdalnya sudah tentulah doa ketika dalam bab solat, ketika kita menunaikan solat tuan-tuan. Cuma dalam keadaan tertentu tu kita kurang kan dalam nak kata bahasa Arab. Bila sebut nastajibillahumma doa'ana tu pun insyaAllah lah Allah makbulkan lah, betul tak?
Janganlah kita spesifik. Kadang-kadang kita ni terlampau terikut dengan spesifik doa tu. Ustaz, doakan saya panjang umur, murah rezeki, sihat badan. Dah kena hafal skrip tu pula. Kan? Faham tak? Paling mudah ni, ya Allah, makbulkanlah doa hajat sahabat situ. Itu pun dah paling mudah, betul tak? InsyaAllah Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan dia tidak satu kepayahan. Hatta bukan ceritalah tempohnya lama ataupun tidak, dan yang kita ada melakukan solat demikian, insya-Allah Allah akan memakbulkan doa kita. Okey? Clear Jadi saya rasa sekadar itu sajalah perkongsian saya. Saya mohon maaf salah silap, dan saya rasakan jawapan yang saya beri itu dalam keadaan yang boleh datangkan diri kita bahawa Islam ini tidak dalam keadaan yang menyusahkan, tetapi dalam keadaan yang nakkan diri kita terus dan istiqamah dalam melakukan ibadat solat tersebut. Okey, insya-Allah yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang itu kelemahan saya, dan saya akan cuba perbaiki menjadi lebih baik. Pesan kita bersama, please think positive, we can be the best, but don't think negative, we can be the worst. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fil khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bihaq wa tawasaw bisabr. Dan akhir kalam saya, nanti saya ada viralkan 2 ceramah virtual tentang Isra Mi'raj. Satu daripada Ustaz Bakhtiar, satu lagi daripada PU Razi. Sebab kita tak dapat nak buat majlis dengan sebaiknya, kita buat ceramah virtual. Nanti saya viral, saya mohon abang viralkan kepada tu. Dia bila siapa yang berceramah tu dengar tu isi online, dan kita ada isi kita punya sistem PMC, dan tuan-tuan boleh dapat e-sijil setelah melihat ceramah tersebut, tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Sekarang ni semua secara virtual. Ya, ada 2 ceramah, dua-dua, seorang daripada Ustaz Selangor, seorang lagi daripada PU Razi, tuan-tuan. Perkongsian yang baik berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Dan insya-Allah minggu depan kita akan ada buat satu live melalui Facebook Jabatan Haluan Agama Islam Negeri Sembilan berkaitan dengan halawatul Quran. Selalu halaqah Quran. Kali ini tajuk kami buat halawatul Quran. Kami mengumpulkan semua kori-kori Negeri Sembilan yang bertanding peringkat tilawah pada tahun ini, dan mereka akan membacakan surah Al-Isra. Di samping itu akan ada seorang pentausiahnya berkaitan dengan surah Al-Isra. Dan kami buat live tu pada hari Khamis cuti Isra Mi'raj kan, hari Rabu siang tu. Kalau rajin tengoklah dalam Facebook Jabatan Haluan Agama Islam Negeri Sembilan, dan malam tu kita akan buat siaran ulangan daripada Facebook, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Okey, insya-Allah. Dan bulan 4 kita akan buat majlis tilawah peringkat negeri. Penonton tak ada. Kan? Sebab kita tahu tuan-tuan sekarang ni dalam keadaan tertentu, doakanlah yang baik-baik. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu